Ada seorang mangsa ni yang dipotong kemaluannya dan dimasukkan ke dalam mulut mayat itu sendiri. Memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada anda di luar sana, konco-koncoku. Welcome to my channel. Terima kasih kerana klik video ini untuk mengetahui konten yang saya keluarkan. Bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe, turn on your notification, okay? Dan ambil pengajaran sebanyak mungkin kerana itu adalah tujuan paling utama saya mengeluarkan video-video berunsur jenayah. Luis Garavito. Di sebuah penjara kawalan ketat yang terletak di kawasan terpencil di Colombia, terdapat seorang penjenayah bahaya bernama Luis Garavito Cubillos, atau lebih dikenali sebagai Luis Garavito. Dia digambarkan oleh pegawai penjara sebagai seorang yang menghormati, santai dan juga positif ketika menjalankan hukumannya selama di penjara. Dia digambarkan sebagai seorang banduan yang berminat kepada dunia politik, dan juga dia berhasrat apabila dia dibebaskan daripada penjara, dia ingin menceburi bidang tersebut. Lebih-lebih lagi, dia ingin menyertai kempen membantu kanak-kanak yang didera. Namun mesti korang tertanya-tanya kan, mengapa si Garavito ni dimasukkan ke penjara? So, jom. Ini adalah sedikit pengenalan mengenai beliau. Dia digelar sebagai The Beast dan dianggap sebagai seorang pembunuh bersiri yang paling teruk di dunia, guys. Luis Garavito dilahirkan pada 25 Januari 1957 di Genova, Colombia. Dia merupakan anak sulung daripada 7 adik-beradik. Sejak kecil lagi, dia sudah menjadi mangsa dera dan seksual bapaknya yang merupakan kaki botol, guys. Walaupun identiti ibunya tidak diketahui, terdapat sumber mengatakan bahawa ibunya merupakan seorang pelacur dan juga menjadi mangsa dera kepada suami beliau. Dan pada usia 16 tahun, Garavito melarikan diri dari rumah kerana tidak tahan dengan perangai bapaknya dan mengembara di serata Colombia untuk mencari pekerjaan. Dia pernah bekerja sebagai kerani jualan dan juga seseorang yang menjual barangan di tepi jalan. Lebih tepat lagi, menjual barang-barang seperti buku dan juga konten keagamaan. Garavito kemudian bercinta dengan seorang wanita yang mempunyai seorang anak kecil. Menurut rakan-rakannya, Garavito ni adalah seorang bapa yang baik, tapi ada sedikit sifat panas baran, guys. Dan ketika meningkat dewasa, Garavito ni kan dia terbiasa tau dengan kehidupan yang nomad, berpindah randa. Dan juga, guys, dia mewarisi sifat bapaknya, iaitu suka meminum alkohol dan menjadi pemabuk, yakni kaki botol lah. Dan bila dia mabuk, dia sering melakukan masalah di tempat-tempat kerjanya. Dan juga, guys, dia ni pernah cuba untuk membunuh diri tetapi tidak berjaya. Colombia terlibat dalam perang saudara selama berdekat-dekat lamanya sejak akhir tahun 1960, dan ini menyebabkan beribu-ribu rakyat kehilangan tempat tinggal dan terpaksa merempat di jalanan. Dan kebanyakannya mereka adalah kanak-kanak yang kehilangan keluarga, iaitu ibu bapa lah. Luis Garavito sedar tentang keadaan ni tau, dan menggunakannya untuk kepentingan nafsu songsangnya pada ketika itu. Bak kata pepatah, ayah kencing berdiri, anak kencing berlari. Garavito sendiri sudah diseksa secara seksual sejak kecil dan secara tidak langsung mendidik dirinya untuk bersifat agresif dan juga mengikut apa yang dialaminya dan mengaplikasikan terhadap kanak-kanak gelandangan tersebut. Lebih-lebih lagi, guys, dia sedar satu benda tau, iaitu kalau budak-budak gelandangan ni hilang ataupun tidak dijumpai sekalipun, mesti orang takkan perasan punya, sebab ialah gelandangan ramai and then tiada spesifik orang yang menjaga golongan gelandangan tersebut. So memang logik jugalah fikiran dia ni. So, guys, dia ni seorang yang sangat berhati-hati tau. Biarpun orang tidak mensyaki akan kehilangan kanak-kanak tersebut dan juga mensyaki beliau, tetapi dia sangat berhati-hati dalam melakukan jenayahnya. Iaitu, guys, dia ni kan, dia mensasarkan seseorang ataupun victimnya
yang betul-betul terdesak tau. Contohnya kanak-kanak yang yatim piatu ataupun gelandangan yang tiada tempat mengadu. Senang kata, sesiapa yang sangat-sangat inginkan bantuan, itu adalah sasaran beliau. Contohnya makanan, wang ringgit, tempat tinggal dan sebagainya. Dan juga guys, untuk menghilangkan rasa syakwa sangka mangsa-mangsanya, dia menyamar menjadi seorang paderi, orang tua ataupun peladang yang mempunyai ladang yang besar dan inginkan pekerja. Satu lagi cara si Gravito ni guys, dia akan membawa mangsa-mangsanya ni pergi berjalan ataupun bersiar-siar dalam jarak yang sangat jauh. Kononnya ingin curhat lah, sharing is caring. Padahal sebenarnya dia ingin mangsanya letih, kelelahan dan penat. So senanglah untuk dia menjalankan jenayahnya. Dan apabila mendapat peluang, dia tanpa berlengah akan terus bertindak dengan mengikat mangsanya yang tidak berdaya tadi dan menyiksa mereka dengan kejam. Dan itu adalah sebab kenapa Luis Gravito ni dipanggil The Beast. 5 tahun lepas Luis Gravito membunuh mangsanya yang pertama, barulah pihak polis mula mensyaki kehilangan ramai kanak-kanak gelandangan dan memulakan siasatan terhadap perkara itu. Dan pada tahun 1997, sebuah kubu besar yang menempatkan ramai mayat kanak-kanak telah ditemui dan pihak polis melancarkan siasatan yang lebih terperinci kerana ia adalah jenayah rancang. Menurut laporan polis, terdapat tanda gigitan dan penembusan pada dubur mereka. Ada seorang mangsa ni yang dipotong kemaluannya dan dimasukkan ke dalam mulut mayat itu sendiri. Memang dan ada juga mangsa-mangsanya ni yang dipotong ataupun dikeratlah tubuh badan mereka. Dan pada Februari 1998, mereka menemui lagi mayat kanak-kanak yang ditanam bersebelahan antara satu sama lain di lereng bukit. Dan hanya selang beberapa meter saja mereka menemui satu lagi mayat. Ketiga-tiga mayat tu ditemui dengan tangan terikat dan tidak berkepala. Senang cerita. Senjata pembunuhan juga ditemui berhampiran dengan kubur kanak-kanak. Selepas pihak polis meneliti mayat-mayat tersebut, mereka menjumpai sebuah bukti di mana merupakan sebuah nota tulisan tangan dengan alamat rumah di dalamnya. Dan rupanya guys, alamat tu adalah alamat rumah kepada girlfriend si Luis. So polis pun bila dapat tahu kan, orang pun pergilah menyerbu terus rumah perempuan tu. Rupa-rupanya guys, girlfriend beliau saja ada di dalam. Walau bagaimanapun, pelbagai barangan milik si Luis ditemui di dalam rumah tersebut yang boleh dijadikan bahan bukti. Dan juga teman wanita beliau memberi kerjasama dengan pihak polis untuk memeriksa beliau dan juga soal siasat lah. Dan dalam salah satu beg milik Gravito ni, polis telah menemui banyak gambar kanak-kanak lelaki dan sebuah jurnal di mana dia menulis dengan terperinci cara-cara dia membunuh dan juga mencatat berapa jumlah mangsa-mangsa yang telah dibunuhnya. Dan pencarian si Gravito ni dijalankan di seluruh bandar dan juga beberapa kawasan yang berdekatan, di mana dia sering kelihatan pada umumnya. Tetapi guys, malang sekali polis tidak menemui si Gravito ni di tempat-tempat berkenaan. Pada 22 April 1998, seorang gelandangan tinggal di sebuah lorong telah menyedari seorang budak lelaki diekori dan dicabul oleh seorang lelaki dewasa. Dan gelandangan yang menjadi saksi itu kemudian telah campur tangan dan menyelamatkan budak lelaki tersebut guys, serta melaporkan kejadian berkenaan kepada pihak berkuasa. Terus menahan lelaki yang dikatakan oleh gelandangan tersebut tadi atas tuduhan cuba untuk membunuh dan juga merogol. Dan tanpa mereka sedari guys, sebenarnya lelaki berkenaan adalah Luis Gravito yang dorang tengah cari ataupun buru selama beberapa minggu yang lepas lagi. Sebaik sahaja di soal siasat polis, Gravito mengaku telah mendera 17 orang budak lelaki dan menanam mayat mereka di kubur yang tidak bertanda. Bahkan dia sendiri melukis
peta untuk memudahkan pencarian pihak polis, dan akhirnya Luis Gravito telah disabitkan dengan 138 tuduhan membunuh, dan polis masih melakukan siasatan untuk mencari mangsa selebihnya. Dan guys, polis mensyaki bahawa dia telah membunuh lebih daripada 400 anak-anak sepanjang hayatnya, dan sebilangan besar mangsanya berumur antara 6 hingga 16 tahun. Dan di dalam penjara, Gravito ditempatkan secara berasingan dari banduan lain demi keselamatan dirinya, kerana dikhawatirilah yang dia ni akan dibunuh oleh banduan lain, dan hanya beberapa banduan yang terpilih yang akan ditempatkan bersama dengan si Luis Gravito. Dr. Mark Benecke adalah satu-satunya saintis forensik yang pernah menemu bual ataupun menyiasat Gravito semasa di penjara. Dan menurut beliau, Gravito adalah seorang pembunuh berantai melakukan jenayah berdasarkan khayalannya. Dia adalah pedophile khas, iaitu seorang yang lemah lembut dan ramah terhadap kanak-kanak dan juga orang lain. Si Gravito ni mengatakan kepada doktor tu bahawa sebenarnya guys, dia kesian tau dengan budak-budak tu, tapi dia tidak dapat merasakan kesian tu macam simpati, faham tak? Sebab apa? Sebab masa dia kecil dia telah mengalami benda yang sama, dan dia berfikiran setiap orang mesti merasai apa yang dia lalui, dan dia anggap sebenarnya yang tu normal. Tapi sebenarnya salah. Disebabkan dia membantu pihak polis menemui mayat-mayat mangsanya, hukuman dikurangkan kepada 40 tahun. Kemudian hukumannya dikurangkan lagi selama 22 tahun dan bakal dibebaskan pada tahun 2021. Ya, tahun depan. Dan keputusan ini mendapat tentangan dan juga bantahan daripada ramai pihak, khususnya rakyat Kolombia. Dan mereka mengkritik pembebasan ni kerana diorang berpendapat si Luis Gravito ni sepatutnya mendapat hukuman mati walaupun kes berkenaan tidak berlaku di Kolombia. So dan berakhirlah kes Luis Gravito. So apa pula pendapat korang mengenai kes ni? Adakah menarik bagi korang ataupun tidak? Ataupun korang mempunyai kes-kes yang menarik yang ingin saya kongsikan ataupun ulas? Just komen di bawah ataupun terus direct DM di Facebook ataupun Instagram yang linknya saya letak di bahagian description. Dan ya guys, jangan lupa ambil pengajaran sebanyak yang mungkin. Ambil yang positif, yang negatif tinggal dalam video ni. Sehingga berjumpa lagi untuk next video. Jaga diri, jaga akhlak. Assalamualaikum, hantar member.